rantai makanan, betul tak? Betul? Okey, apa maksud rantai makanan, Mai? Rantai makanan dalam satu habitat tu, dalam rantai makanan tu dia kena ada pengeluar dengan pengguna. Okey, betul. Satu lagi, istilah yang betul untuk rantai makanan adalah hubungan makanan antara apa? Haiwan. Haiwan, betul. Tadi ada orang masuk, cikgu dah klik, mana dia? Hilang dah. Siapa dia? Tak tahu nama dia, tak dikenali. Ni Nafis. Adliana tu ke? Ali Adliana Nafis. Oh, Nafis. Nafis, mana awak buka mikrofon? Nafis, okey? Sihat? Sihat. Kenapa semalam tak dapat masuk? Tak perasan. Masa tu Tak tengah perasan. Masa tu tengah TV. Masa tu tengok TV. Okey, okey. Okey, tak apa. Okey, tak apa Lain kali tolong take note, tolong pastikan awak sentiasa kena tengoklah jadual awak Kita sebab kita sekarang kan ikut jadual waktu belajar. Lagi minggu depan pun start cuti. Kalau macam cikgu dan cikgu pula, kalau macam cikgu ni, kalau waktu tak ada kelas, kita orang pun tak boleh pergi mana-mana. Kita orang kena duduk rumah juga. Apa? Cikgu. Saya jumpa buku teks digital tapi kebanyakannya semua PDF. Okey, lepas tu Amin boleh baca tak tu? Boleh? Kelaskan kalimah yang bergaris di ukur yang betul. Okey, tak apa. Okey, kelas. Okey, Nafis, kita semalam belajar. Nafis dah tengok video semalam kan? Dah, rantai makanan. Okey, bagus. Rantai makanan. Okey. Rantai makanan bermaksud hubungan makanan antara hidupan ataupun hidupan ataupun tumbuhan. Betul. Betul. Antara hidupan tu tumbuhan dah juga. Tumbuhan tu hidupan dah kan? Bukan robot. Kan? Tumbuhan hidupan lah. Bila kita cakap hidupan meliputi pertumbuhan, haiwan, manusia, mikroorganisma, semua itu adalah hidupan. Okey, so hari ini kita akan proceed balik. Masih lagi berkisah tentang rantai makanan. Okey, satu kena ingat dalam rantai makanan perkara paling penting apa yang perlu ada dalam rantai makanan? Anak panah. Anak panah. Anak panah tu satu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dimakan Oleh. Dimakan oleh. Salah satu lagi fungsi anak panah tu juga untuk menunjukkan perpindahan tenaga. Okey, kelas. Dalam rantai makanan, apakah permulaan untuk rantai makanan? Pengeluar. Pengeluar biasanya terdiri daripada apa? Tumbuh-tumbuhan. Betul, tumbuh-tumbuhan. Pandai. Okey, sebab apa? Pengeluar hanya tumbuh-tumbuhan kerana tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. Dia tak perlu makan tumbuhan lain untuk dapat tenaga. Tumbuhan tu tak perlu makan tumbuhan lain untuk dapat tenaga. Dia hanya buat makanan sendiri menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. So tenaga itu pula dipindahkan kepada hidupan yang makan tumbuhan tersebut. Okey, hidupan yang makan tumbuhan tu kita panggil apa istilah dia? Pengguna. Pandai. Okey. So dia akan makan perpindahan tenaga tu akan berlaku daripada tumbuhan pergi dekat pengguna yang makan tumbuhan tersebut. So pengeluar tadi akan tenaga dia akan dipindahkan kepada pengguna yang makan dia lah, maksudnya perpindahan tenaga itu berlaku. Ini pun ditunjukkan oleh anak panah tersebut juga. Okey, untuk hari ini cikgu ada beberapa aktiviti. Okey, kita akan tengok. Cikgu rasa tak susah kot. Yang ni belum buat. Kita buat sama-sama je lagi. Sekejap. Lambatlah pula. Apa benda dia tu?
Okey, dia ke slide untuk 3 Habitat. habitat hutan dan juga kita ada habitat tasik. Asyik. Okey, apa yang awak perlu buat? Tak apa, sabar. Kita akan buat satu-satu. Okey, kita akan tengok kejap mana ni. Jawab minum. Awi pasti. Sebentar ya, Bu. Apa ada baca tadi? Awi. Okey, Ada dia Mas. awi. Oh, Dia tu dia masa tu dia dalam Aruna. Okey, sementara tu kita pergi pada habitat pertama dahulu. Tak apalah, sementara tu agak slow. Okey, kita fikirkan untuk kita fokus kepada sawah padi dahulu. Cikgu nak awak fikirkan hidupan yang terdapat di kawasan sawah padi. belalang. Kos. Belalang, tikus, kerbau. Biawak. Okey, boleh senatas. Apa dia? Belalang. Cakap tak tahu. Apa dia cikgu? Apa dia dah? Nafis ada kertas. Apa dia? Ada? Okey. Nafis dengar tak? Dengar. Amir dengar tak Amir? Tapi dia putus. Nak ambil kertas. Amir dengar tak? Dengar. Ada. Amir? Ya, cikgu. 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 Okey, kita ya betul. Apa? Cikgu dengar kan? Apa? Apa? Dengar. Tadi nombor 2 tu. Zaharki. Dia tak fokus dah. Okey, cikgu nak awak senaraikan hidupan yang dapat di kawasan sawah padi termasuk tumbuhan. Sebanyak mungkin. Mungkin. Aku dulu sempat siap. IZHAR. Dah. Tiga pun tiga. Cikgu. Kau boleh Cikgu, tajuk dia apa cikgu? betul dengan alif. Ya, Amir. Tajuk dia apa? Okey, tajuk besar dia masih lagi rantai makanan. Tapi cikgu nak untuk hari ini awak senaraikan hidupan untuk awak tulis je tajuk kecil dia sawah padi. Lepas tu kat bawah tu senaraikan hidupan yang terdapat di sawah padi. Satu. Apa Saya tak Termasuk pergi sawah tumbuhan padi. ya. Saya tak pernah pergi sawah padi. So saya tak tahu sangat. Kerbau selalu ada. Saya lembu. Tikus. Okey, tak apa. Senaraikan yang awak tahu dulu. Apa dia? Tikus. Tikus. Betul. Jom kita buat sama-sama. Tikus. Nafis nampak tak yang cikgu tulis tu? Nampak? Belalang. Padi boleh padi. Okay, good. Belalang. Okay, good. Belalang. Padi Padi. tu kira lah. Belalang. Okay, boleh. Padi pun boleh. Belalang nombor 3. Apa lagi? Lembu ni kan ada. Budak-budak selalu mandi kat sawah. Okay, lembu pun boleh. Kan? Boleh je, lembu pun boleh lah. Lembu. Tapi nanti nak tengok macam mana.
Okey, lepas tu ular. Ular beli. Ular tu ada dekat sawah padi. Lepas tu biasanya kalau yang terbang dekat Ular batik. dekat kawasan sawah padi apa dia? Ular. Ular batik tu bang tau. Ular batik terbang. Dia bukan sendiri. Helang. Bukan sendiri. Betul, helang. Wah, tak sia-sia saya belajar daripada Twitter TV juga. Belajar apa? Tak sia-sia saya belajar daripada Twitter TV. Hello? Dan okey, apa lagi? Helang dah sebut, ular, Biawak. lipan pula. Apa? Biawak. Biawak pun boleh. Ada ke biawak dekat sawah padi? Ikan kecil pun boleh. Cacing. Cacing pun boleh. Lintah. Okey, ni bagi inspirasi kat awak. Nampak tak gambar sawah padi? Nampak. Okey. Apa lagi? Cacing boleh. Lepas tu kadang-kadang dekat lintah. Okey, lintah pun boleh. Enggak. Kita punya tumbuhan baru satu. Apa lagi tumbuhan? Tak apa, biasa memang satu je tumbuhan padi je lah banyak kat situ. Rumput. Lumpur. Lumpur bukan hidupan. Ni apa dia dah burung pun boleh. Tadi kan helang, kita buat burung kecil. Burung tulis je burung. Burung puyuh. Biasanya dekat sawah padi dia ada burung pipik, Iya. burung gembala kerbau, burung puyuh, tak rasa tak ada kot. Tak ada. Tempat lain. Kan? Tempat lain. Kan? Okey, tak apa, kita senaraikan dahulu. Okey, dah dapat berapa dah Nafis? Saya dah lapan. 11. Wow, Nafis dah 11. Amir dah 8. Belalang, tikus, padi, lembu, ular, halang, biawak, ikan kecil. Lintah. Tadi sebab lindah. Udang. Cacing. Kan? Burung. Nanti pagi Udang pun boleh terima lah kot, ada udang kecil-kecil kan. dia boleh masuk terus. Sekarang pagi ni dia tak ada pengurusan pagi. So free Okey. pagi ni ada Dah. Dah. Saya baru 9. Tak apa. Okey, sekarang apa yang awak perlu buat? Cikgu nak awak buat rantai makanan daripada senarai haiwan awak dah buat tadi. Okey. Okey, buat sekarang. Tak kisah berapa senarai, berapa rantai makanan awak boleh buat, tak kisah. Mula kita buat Yang penting mula-mula kena ada apa bila buat rantai makanan. pengeluar. Okey, tulis. Okey, buat bagus. Kita buat padi tu. Okey, buat dulu. Cikgu nak dengar jawapan. Cikgu bagi masa. Tapi kalau salah, tak apa, tapi kalau salah kita betulkan. Cikgu bagi masa 3 minit. jamnya. Tak apa, tak semestinya rantai makanan awak panjang, pendek-pendek pun tak apa. As long kita nampak perpindahan tenaga itu. Kita nampak hubungan makanan tu. Dimakan oleh Padi dimakan oleh Amir. Tak ada juga, saya kan suka makan beras. Kan? Jadi nasi goreng. Tu Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan Bagus. oleh ular. Bagus. Ular dimakan oleh helang. Okey. Rugi lah Amir cakap kuat-kuat, Hafiz dengar jawapan dia. tapi lain. Baik, diam-diam keep it secret. Dia apa benda yang makan helang ni? Tak ada apa dah boleh makan helang. Yang tu Boleh je mati paling, je. yang tu je paling ganas dekat apa? Dekat sawah padi. Okey, siap satu rantai makanan. Bagus, rantai makanan mesti ada pengeluaran mula padi Memang pengeluar dia wajib adalah padi. Di pengeluar kan cikgu dah cakap tak boleh organisma lain, mesti tumbuhan. Lentong. Alamak, saya tengah pernah kan.
Apa dia? Saya terlupa nak letak ikan. Tulis apa ikan? Saya terlupa nak letak ikan. Oh, Siapa tak yang apa. makan biawak? Biawak ada yang makan dia tak? Ada. Oh, okey padi. Dia makan. Belalang dan padi lembu. Oh, okey. Lintah makan padi ke tak? Tak, lintah biasa dia makan lumut. Lumut. Boleh je letak lumut juga dekat sawah padi kan berair. Mesti ada kawasan yang ada lumut-lumut. Matematik tadi apa masuk? PI tadi masuk kan? Lumut tu pengeluar lah kan? Lumut pengeluar lah sebab dia tumbuhan. Belalang. Cikgu, lintah makan belalang tak cikgu? Lintah macam mana dia nak makan belalang? Nanti belalang yang makan dia. Kalau dia Tak makan. ada. Lintah besar lah nak makan, nak dimakan oleh belalang pun dia besar. Lepas tu dia pun macam mana nak makan belalang. Sebab belalang kan dekat pokok padi. Lintah dah lain. Cik makan oleh. Boleh cakap lintah dimakan oleh burung kecil. Tapi sebab belalang dimakan oleh burung. Tak kisah Boleh. kan macam aku cakap boleh buat banyak kali. Yang penting susunan tu lain-lain lah. Tikus dah kan? Ikan kecil lintah. Kali ni kita buat panjang sikit. Orang tak makan yang itu. Lembu boleh. Okey. Dimakan. Masa ada 1 minit lagi. Orang tak makan yang kedua. Baru Kedua. kedua Amir. Sudah 3 dah. Hai, Baru nak yo. buat 4. Baru nak buat 4. 3 dah padi. Lembu belum. Dimakan oleh biawak. Kalau lembu kecil boleh lah. Kalau ular makan. Apa dia? Tak, kalau lembu. Lembu makan apa? Lembu makan padi. Lembu padi makan oleh lembu. Lembu tak tahu apa nak makan lah. Dia besar. Kan? Belang kau dia nak kat belembu rasanya. Cikgu rasa lembu, apalah lembu je penonton je. Lembu jadi penonton. Cacing. Lembu jadi penonton proses makanan kita. Kan? Anaconda. Kalau lembu kecil tak apalah. Yang baru lahir ke. Yang Nak. macam 1 bulan ke. Lembu besar. Apa yang makan biawak ah? Burung. Pelik lah kenapa sekali mesti berakhir dengan helang. Confirm. Apa dia? Sekali rantai makanan confirm bermula dengan padi, berakhir dengan helang. Memang biasa tu sebab biasanya rantai makanan akan diakhiri oleh pemangsa yang paling paling berkuasa di kawasan tersebut. Jadi kalau biawak start rantai makanan ketiga, pendek sikit. Biawak dimakan oleh lumut. Lumut tu makan biawak. Biawak bahayalah lumut tu. Kalau lumut dalam dia terpijak, dia tenggelam lah. Tu bukan makan, tu sangkut. Halah ni pun. Okey, dah siap. Sikit lagi. Okey, cepat habiskan. Padi dimakan oleh lumut. Dah. Kau dia nak kasi. Okey, kita start dengan Nafiz dahulu. Okey, Amel stop. Sikit lagi. Makan boleh bilang. Sekejap. Siap. Okey, Nafiz baca Nombor awak 1.
Nombor 1. Padi dimakan oleh belalang. Belalang Okey. dimakan oleh burung. Okey. Burung dimakan oleh ular. Okey. Ular dimakan oleh elang. Okey, bagus. Padi tu sebagai apa? Pengeluar. Okey, lepas padi apa? Belalang. Belalang tu sebagai? Pengguna. Okey, lepas belalang? Burung. Okey, burung tu sebagai? Pengguna. Betul. Okey, okey, lepas tu lepas burung apa? Ular. Ular sebagai? Pengguna. Bagus. Dan terakhir sekali apa? Elang. Elang sebagai? Ketua. Elang sebagai pengguna. Pengguna juga. Okey, bagus. Apa-apa yang lain yang makan hidupan lain, maksudnya yang makan haiwan lain dipanggil sebagai pengguna. Even haiwan yang makan tumbuhan pun sebagai pengguna. Pengeluar hanyalah tumbuhan sahaja. Okey, Amir pula. Ya. Amir Haris. Ya. Okey, Padi dimakan oleh tikus. bagus. Tikus dimakan oleh ular. Bagus. Ular dimakan oleh elang. Bagus. Okey, so padi sebagai? Keluar. Tikus sebagai? Pengguna. Ular sebagai? Pengguna. Elang sebagai? Penghabis pengguna. Jangan habis guna, mereka pandai pengguna je. Okey, lagi okey, Nafis, rantai makanan kedua. Padi. Padi Okey. dimakan oleh tikus. Okey, bagus. Tikus dimakan oleh biawak. Okey, Biawak bagus. dimakan oleh elang. Elang, okey, tak apa, boleh terima. Okey, bagus. So dah tahu mana pengeluar, dah tahu mana pengguna Alright, bagus. Okey, Amir. Padi dimakan oleh belalang. Okey. Belalang dimakan oleh burung. Okey. Bulung pula. Burung dimakan oleh elang. Okey, betul. Tapi kalau nak buat burung tu dimakan oleh ular dulu pun boleh, sebab ular pun boleh telan burung tu. So barulah dimakan oleh elang. Tapi apa yang Amir buat tu dah betul dah. Okey, Nafis, rantai makanan seterusnya. Lumut dimakan oleh lintah. Okey. Lintah dimakan oleh ikan kecil dah. Oh, ikan kecil makan lintah. Okey, bagus, boleh terima. Ataupun boleh juga buat lumut dimakan oleh lintah. Lintah dimakan oleh burung kecil. Burung kecil dimakan oleh elang. Ataupun burung kecil dimakan oleh ular dulu, baru ular dimakan oleh elang. Okey, terima kasih Nafis. Okey, Amir pula. Padi dimakan oleh biawak. Apa dia? Padi dimakan oleh biawak. Oh, biawak makan padi Biawak mana makan padi? Biawak tak makan padi, cikgu rasa tak sesuai. Dia Dia makan dia. Ya, betul. Biawak Monster. betul. Biawak walaupun dia omnivore, maksudnya dia makan tumbuhan dengan apa? Tumbuhan dengan daging. Tapi dia tak pernah makan padi, dia tak makan daun-daun. Dia biasa Dia makan makan macam buah-buah. pandai Nafis. Dia makan buah-buah. So tak apa, tak apalah cikgu maafkan. Tak apa. Amir tak apalah. Tapi yang penting Amir tahu. Okey, teruskan Amir. Biawak tadi makan nasi, biawak tu makan padi dimakan oleh biawak. Lepas tu Biawak dimakan oleh elang. alright. Okey, Amir punya ada lagi? Saya satu lagi. Amir ada lagi tak? Ada? Okey, Nafis pula. Padi dimakan oleh cacing. Saya tak tahu lah padi makan cacing tak. Padi makan cacing Cacing tak sesuai kot makan padi. Sebab padi Cacing kan dalam tanah. Tapi kalau Nafis nak buat cacing tu, Nafis boleh buat cacing makan lumut. Cacing makan lumut lah. Macam lumut dimakan oleh cacing. Cacing dimakan oleh burung. Okey, bagus. Burung dimakan oleh elang. Bagus. Terima kasih Nafis. Okey, Amir. Padi dimakan oleh lintah. Okey. Lintah dimakan oleh elang. Okey, bagus. Okey, nanti cikgu akan buat hantar kerja rumah awak untuk berkaitan rantai makanan ni melalui Google Classroom tau. Macam biasa tugasan dia, nanti awak buka je, nanti awak boleh jawab dalam bentuk words nanti. Okey, sekarang kita pergi ke habitat seterusnya. Hutan. Sekarang cikgu nak awak senaraikan haiwan yang ada di hutan, yang didapati di hutan. Senang ni. Buaya darat. Buaya darat tu awak. Okey dah, Nombor senaraikan satu. dulu. Senaraikan dulu. Saya dah buaya darat tu.
senaraikan dahulu hidupan yang terdapat di hutan termasuk tumbuhan Monyet. Tak kisahlah Monyet. tumbuhan tu apa nak cakap pokok buah ke, pokok rotan ke, pokok apa-apa lah tak kisahlah as long awak senaraikan. Monyet. Okey buat dulu. Cikgu bagi masa 2 minit sebab dah tahu cara nak buat, awak buat dulu 2 minit. So monyet. Apa tu? Kan bagus kalau cikgu buat lawatan kita ke zoo. Sebab panda je lah. Pandai. Panda ke pandai? Panda. 3. Apa tu? Semut. Nombor 4. Rotan. Tenggiling. Kancil, tenggiling, Babi ni tak babi. babi hutan. Apa lagi? Omnivore. Tupai. Kancil. Ulat gonggok, harimau, gajah. Gajah mana ada? Gajah ada. Adalah gajah di dalam hutan. Awak ingat gajah di taman perumahan? Sejak nak jumpa pun. boleh. Go. Ada dalam hutan cuma sekarang bilangan gajah pula. Gajah dan hutan. Bilangan gajah dalam hutan dah tak banyak sebab gajah antara haiwan yang diancam keputusan. Baguslah kalau tergajah tak adalah orang empat rumah orang lagi. Mana ada? Gajah tak Tak empat rumah orang kau ikut suka lah Amir. Tak nanti kalau yang makan gajah, kalau macam Manusia je yang selalu kacau habitat gajah. Betul tak Nafis? betul dia ambil gading. Kalau Ambil dekat Afrika gading, dia diorang tebang pokok lah. Macam mana gajah tu nak duduk dengan tenang? Cikgu pernah cakap, kita atas muka bumi ni, Tuhan ciptakan dalam pelbagai jenis hidupan untuk saling melengkapi, bukan saling membunuh. Faham Amir? Okey, tak apa, senaraikan dahulu. Aku lipas ada tak dalam hutan. Ada lipas hutan tu yang dalam Lipas dia hujung. biasanya dia duduk dalam ni, dalam pokok-pokok yang dah mati. Dia tak macam lipas kat rumah lah. Kala jengking. Kalau jengking tak tapi boleh lah kalau jengking atau pelipan, ulat gonggok, Anjing. kumbang, anjing cikgu rasa tak ada ke anjing biasanya kalau Kucing hutan ada lah. kucing hutan ada. Kalau anjing cikgu tak pasti. Rasanya anjing kalau anjing orang asli tu yelah. Anjing orang asli tu kira sebagai bukan habitat asal lah tu. Kira Sebab bukan, ni hutan kan. So saya kena tambah 2-3 pokok sikit. tak apa, tak kisah, bagus. Kau apa? Pokok conifer. Pokok apa? Conifer. Pokok conifer dalam hutan biasa tak ada Dia biasa kat hutan conifer je. Tapi tak apalah nak tulis. Tak apa, dia kira hutan juga. Pokok rotan, pokok buah, pokok pisang hutan. Banyak tu. Sebab pokok je lah. Pokok nipah. Pokok nipah. Nipah tak ada kot pokok ni kot. Pokok palas. Pokok apa tu? Pokok kelapa. Pokok kelapa dalam hutan mana ada ni? Pokok apa tu? Pokok ni pula. Pokok kapas. Pokok kapas cikgu tak pastilah. Pokok buah jering. Biasanya pokok kapas orang tanam Hafiz. Habis tu apa saja pokok dalam hutan. Okey, siapa dah siap senarai teruskan buat rantai makanan. Dah saya baru 6. Nak tambah lagi? Tak apa, nak tambah kemudian, tak apa. Sebab Boleh buat Sekejap. sekarang. Apa tu? Saya satu lagi. Saya kena tambah sikit. Nanti kalau nanti sikit sangat haiwan. Tak tahu nak buat rantai makanan macam mana. Baik. Ayam hutan pun boleh tau. Oh, ayam hutan. Ayam yang paling wow. Betul bingo boleh bingo. Apa tu? Ada kucing video yang pernah nama ni bingo tu kan? Nama saya Bingo. Miau. Miau. Nama saya Bing. Monyet. Mula-mula sekejap. Mau.
Sebenarnya kita boleh guna pada zaman dahulu punya cerita tau. Betul. Saya buat miau je. Harimau jadi miau. Rusa. Lembu ada tak lembu? Tak ada. Harimau dah tulis. Dah. Hmm. Saya buat je lah. Mana ada kerbau hutan? Habis kerbau cerita pada zaman dahulu tu. Itu kebal lain. Jangan terpengaruh dengan cerita. Kadang-kadang cerita tu dia tak ikut logik pun, dia tak ikut betul-betul pun. Takkan ada orang lompat. Asal kita penipu. Okey dah, boleh mulakan buat rantai makanan. Rumput. Semut. Sekejap. Kita guna pokok. Sekejap. Yang pokok kena makan. Apa tu yang makan yang pakai kayu, makan kayu tu? Nanai. Oh, nak tepuk anai-anai. Itu pokok. Okey dah. Apa lagi haiwan yang dalam hutan? Dah cepat sebut ni kita nak bincangkan ni pula, buat rantai makanan terus. Kalau ada haiwan baru tu ingat boleh tambah dalam rantai makanan awak. Oh boleh terus tanpa dalam senarai. Betul. Pokok roti. Apa yang makan tenggiling? Sebab saya tak tahu, kita ambil anak. Tenggiling dia makan oleh harimau je tu. Tenggiling dia makan oleh harimau. Harimawi. Tenggiling makan apa tadi? Harimau. Makan anak-anak ataupun semut. Semut makan? Semut makan Anak-anak ni makan apa cikgu? makan daun. Yang anak-anak dimakan oleh apa? Nafi buat anak-anak dimakan anak-anak apa dah? Anak-anak makan daun Tak saya tulis pokok. Okey, ataupun boleh tulis juga anak-anak biasa dia akan makan pokok ni atau pokok mati, pokok yang dah mati, batang yang dah reput. Anak-anak dimakan oleh Tenggiling dia makan harimau. Tak tahu lah Bagus. itu. Okey, tak apa, teruskan. Buat dulu. dimakan oleh gajah. Siapa? Anak-anak. Boleh lah. Mesti tengok cerita Mowgli ni. Mau beli. Tapi kalau anak-anak dimakan oleh gajah dimakan oleh siapa? Harimau boleh. Okey, boleh lah. Tapi itulah kalau gajah kecil okey lah kot harimau tu nak makan. Kalau gajah besar, cikgu takut dia kena terajang je dengan gajah. Kena pijak. Kan? Dah tak rasa apa dia terajang, kena stroke harimau tu. Kan? Mau dia lumpuh tak berjalan dah. Aman lah hutan sikit. Aduh. Okey, tak apa, teruskan. Gajah dimakan oleh harimau. Okey. Kita akan tengok sekejap lagi yang mana logik tak logik dan kita akan tambah baik. Apa ni? Singa pun tak makan harimau. Masalah singa ada ke dalam hutan? Kat Afrika ada lah. Singa tak duduk dalam hutan. Kat desert. Sebab tu yang ada pendapat mengatakan Singapura tu pun asal dia Singapura, orang kata Singapura kan. Oh, saya tahu sejarah dia. Singa. Okey, tapi sebenarnya orang yang beri nama tempat tu mungkin dia waktu tu dia tak berpasti. So dia nampak badan besar macam tu padahal tu bukan singa. Kalau ikutkan dekat Malaysia, dekat tanah semenanjung kita Nusantara ni hutan, mana ada singa dalam hutan. So macam tak logik lah ada singa tiba-tiba dalam hutan tu kan. Singapura. Mungkin pada waktu tu orang tu tak pasti tu singa ke harimau. Mungkin tu harimau tapi dia ingat singa. Lepas tu orang terus panggil tu tempat tu Singapura padahal mungkin bukan singa, padahal tu mungkinlah harimau. Tapi cikgu perasan tak? Kan dia panggil Singapura kan? Sebenarnya dengan sejarah dia, orang kata Singapura ni sebenarnya dia ambil maksud dia orang tu berpura-pura jadi singa. Tak, salah. Pura tu dalam bahasa Sanskrit bermaksud kota. Kota.
Sanskrit yang So bila kita translate Singapura, kota singa. betul Cina. Okey tak apa, tu selingan. Okey teruskan dengan sains. Kita Tak sejarah boleh sejarah Jumaat lupa. Pokok nipah. Macam ulang je. Apa dia? Macam ulang. Tadi Ulang? kan Apa anak-anak yang makan pokok nipah? Pokok nipah apa-apa je boleh makan daun nipah ataupun buah nipah tu. Tupai pun boleh Gajah makan ke? buah nipah. Tapi ingat pokok nipah dia ada duri tau. Dia melindungi diri dia dengan duri. Kancil. Apa dia? Kancil. Boleh lah kancil dia makan buah nipah. Kancil dimakan oleh harimau. Basic kami. Okay. Nafis dah berapa? baru 3. Okey, kalau boleh dapat 5 seorang Ui, banyaknya. Sebab banyak kan haiwan nak dapat tadi. Saya dapat Kita guna 13. haiwan tambahan kan? Saya dapat 15. Boleh je. Wow, Nafis banyak dapat haiwan 15. Yang tu pun Malas. bambu. Saya tulis bahasa Inggeris. Pokok pala dimakan oleh manusia. Manusia dimakan oleh harimau. Harimau kat Manusia ada dalam hutan ke? ada. Azan. Ada. Sekarang kita fokus pada haiwan, tak payah fokus pada manusia. 4. Apa? Apa makan pokok palas ah? Ayam. Alah, apa-apa pun boleh lah Mei yang makan tumbuhan. Biasa haiwan herbivore lah yang makan tumbuhan. Singa pun kena lah makan orang juga. Kalau tak nanti lapar lah singa. Ikan jerung. Dia sebenarnya cuba je. Ikan jerung atas pokok ke apa? Semua takut. Alah. Semua takut nanti nak pergi sana. Saya dah masuk 4 dah. Kucing hutan di. Sekejap. Ayam hutan ada ke tadi? Oh, okey. Pokok nipah. Pokok Rumput boleh ke tak? Apa dia? Rumput boleh? Rumput boleh. Okey. apa yang makan pokok rotan selain anak-anak ya? Sekejap. Ayam kat hutan makan rumput kan? Ayah hutan boleh cakap makan buah. Buah, okey. Ah. Saya dah masuk rantai makanan kelima. Okey, bagus. Pokok nipah dimakan oleh gajah. Dah 5. Okey. Apa yang makan pokok nipah? Semua dah boleh makan tapi dia duri. Monyet boleh makan buah nipah tu. Monyet. Monyet. Saya tak tulis monyet apa tadi. Ada monyet tapi tak guna monyet. Monyet. Tapi kan ada orang panggil nyet kan, nyet. Nyet. Nyemot. 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 Okey, dah cukup 5. Dia belum. Dah. Ayam H dengan KH dengan KK. KH dengan H. Apa benda tu? Ayam hutan, kucing hutan, harimau. Okey. Okey, Nafis bacakan dulu rantai makanan pertama. Pokok yang dah mati dimakan oleh anak-anak. Okey, good. Anak-anak dimakan oleh tergiling. Okey, lepas tu? Tergiling dimakan oleh harimau. Alright, diterima. Okey, Amir dah siap? Dah. Okey, sebelum kita teruskan dengan Amir punya, okey, cikgu nak tengok kat situ pengeluar. Pengeluar kat situ adalah pokok mati lah, mungkin pokok mati kat situ. Okey, pokok mati dimakan oleh anak-anak pengguna. So, anak-anak, okey.
Sebenarnya walaupun pokok tu dah mati, dia ada tenaga yang disimpan juga dalam pokok mati tersebut. Okey, tenaga tersebut dipindahkan kepada siapa? Kawan. Kanan Bagus. Anak-anak punya tenaga pula dipindahkan pada siapa? Tenggiling. Tenggiling punya tenaga dipindahkan kepada? Harimau. Bagus. Okey, Amir punya. Halimau. Pokok rotan dimakan oleh ananai. Okey, bagus. Ananai dimakan oleh gajah. Okey, bagus. Gajah dimakan oleh harimau. Okey, bagus. Okey, satu lagi, satu yang menarik tentang rantai makanan ni, selain daripada tunjuk hubungan makanan antara hidupan, dia juga menunjukkan hubungan ataupun perjalanan ataupun proses peralihan tenaga tersebut. Okey, kita tahu pokok rotan yang Amir sebut tadi, dia mendapat tenaga daripada siapa, Amir? Dari ananai. Hai! Mengaruklah awak ni. Pokok rotan, macam mana dia dapat tenaga? Dari matahari. Betul. Daripada matahari, dia menyalakan proses fotosintesis, menghasilkan makanan. Tu dapat tenaga dia. Lepas tu tenaga tersebut dipindahkan pada siapa, Amir? Ananai. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak makan ni, makan pokok rotan Tak tahu. Dia bukan kayu. Ya, I know kayu tapi tak pernah pula jumpa anak-anak makan daun dia. Tapi tak apalah. Kalau boleh kita boleh fikirkan tak? Kita sama-sama fikirkan. Apa yang sesuai untuk gantikan anak-anak di situ? Pokok biasa. Biasa je. Pokok. Lepas anak-anak Amir buat apa tu? Hello. Amir, Ya? lepas Gajah. anak-anak Amir buat apa tu? Gajah. Lepas anak-anak gajah Ah. Okey. Dia pasal dunia ni. Okey, tak apalah. Anak-anak kita ganti dengan semut mungkin boleh? Semut dimakan oleh anak-anak. Semut dimakan oleh gajah. Gajah dimakan oleh harimau. Betul. Apa dia dah? Pokok rotan dimakan oleh semut dimakan oleh gajah dimakan oleh harimau. Okey, kita nampak perpindahan tenaga itu daripada tenaga yang dihasilkan oleh pokok rotan itu sendiri, dia pindah kepada semut pindah kepada gajah pindah pada harimau. Okey Nafis, awak punya rantai makanan kedua? Pokok yang dua. Pokok tu tak ada pokok apa. Pokok apa? Pokok racing ni. Pokok apa? Pokok biasa. Pokok je lah tulis pokok apa? Pokok je. Pokok lepas tu? Pokok dia makan oleh semut. Okey. Dia makan oleh tenggiling. Okey. Semut tu tenggiling dia makan harimau. Dia macam ulang. Okey, tak apalah, boleh terima. Okey, Amir? Pokok nipah dimakan oleh kancil. Okey. Kancil dimakan oleh harimau. Okey, lagi habis tak? Dah. Okey, Nafis? Pokok dia makan oleh rusa. Okey, bagus. Rusa dia makan oleh harimau. Okey, boleh terima. Okey, Amir next. Pokok palas dimakan oleh ayam. Hutan. Pokok Hutan dimakan oleh palas. Apa dia makan pokok palas? Macam mana ayam makan pokok palas? Dia macam ayam hutan mana boleh. Ayam hutan mana boleh terbang. Ayam hutan biasanya dia makan buah-buahan ataupun dia makan Yang dia yang bawah. Yang dekat bawah. dia makan semut. Dia makan semut macam rumput ke. Cikgu. Ya. Tak tahu lah ni boleh percaya ke tak. Cikgu, betul mangga. orang kata kalau kita tangkap ayam hutan dan waktu senja-senja kita boleh kena kacau dengan hantu. Wallahu a'lam. Tak takut. Okey, apa dia dah Amir? Kita gantikan pokok palas dengan benda lain lah. Kita gantikan dengan buah. Buah Buah macam dia pokok makan. mangga. Buah dimakan oleh ayam hutan dimakan oleh apa tadi Amir? Singa. Tak ada cakap singa tak ada dalam hutan. Yelah. Kalau dalam exam salah tau sebab awak buat haiwan yang tidak logik berada dalam hutan. Ya. Ya, salah. So tak apa tu, apa betulan gantikan singa tadi dengan harimau. Dia biasa dalam hutan, pemangsa yang terkenal ada dalam hutan. Harimau kumbang, kucing hutan. Tu yang biasanya pemangsa yang biasa mengganas di dalam hutan. Pokok mangga dia makan ayam. Okey, Nafis pula.
Yang nombor 3 Ha. Nombor 4 lah. Nombor 4. Pokok tak tahu pokok apa. Pokok dia makan gajah, gajah dia makan udah harimau. Okey, bolehlah terima. Okey, Nafi Farish Faris. sorry. Amir. Lepas tu Faris. Tak apa cepat Amir. Pokok rotan dimakan oleh tenggiling. Okey. Tenggiling dimakan oleh gajah. Gajah tak makan tenggiling. Dia makan tumbuhan. Gajah makan tumbuhan. Amir kena faham pemakanan haiwan tu dahulu. Nazrul dah siap pergi sekolah ke belum? Tenggiling dimakan oleh harimau, senang. Okey kelas, awak kena faham Okey tak apa Amir, bagus. Jubaannya baik. Banyak yang betul tak apa. Yang salah tu tak apa, kita jadikan untuk kita menambah baik. Okey, untuk pengetahuan awak, bila kita nak buat rantai makanan, kita tidak boleh sesuka hati nak letak haiwan tu ikut ni. Tetapi kena faham cara pemakanan dia. Yakni awak kena faham haiwan tu carnivore ke, haiwan tu herbivore ke, haiwan tu omnivore. Faham tak Amir? Faham? Sebagai contoh, awak letak kat situ kancil, tupai dimakan oleh kancil. Logik tak? Tak logik sebab kancil adalah sejenis haiwan herbivore. Bila cakap tentang haiwan herbivore, maksudnya haiwan tu hanya makan tumbuhan sahaja. Tupai tu tumbuhan ke? Tak. Tak. So tak logik di situ. So kena tengoklah bila awak nak buat rantai makanan, check dulu betul ke dia ni makan. Betul ke makanan dia ni? Kalau dia tak, Kami pernah makan juga. kalau tak pasti baru awak boleh PM cikgu untuk tanya. Faham? Boleh Google je. Boleh Google juga. Okey, pasal tu lagi untuk the next topic kita akan masuk siratan makanan. Cikgu akan bagi overall about siratan makanan. Siratan makanan dia lebih kurang rantai makanan juga sebab siratan makanan adalah gabungan rantai makanan di dalam satu sistem. Faham tak? Maksudnya dalam siratan makanan tu terdapat banyak rantai makanan yang boleh buat. Maksudnya siratan makanan tu dihasilkan daripada rantai makanan yang pelbagai. Tetapi biasanya dalam siratan makanan dia akan bermula dengan pengeluaran yang sama dan berakhir dengan pemangsa yang sama. Faham? Okey. So itu sahaja untuk hari ini kelas. Terima kasih pada Nafis dan juga Amir kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. As usual, kalau masih ada apa-apa clear, tak faham, awak boleh rujuk dekat dalam YouTube yang cikgu akan post bentar lagi dan cikgu akan maklumkan dalam group kelas. By the way, murid baru kelas awak tak masuk lagi kan? Tapi tak apalah.